Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada malam ni membicarakan duit kertas akan jadi duit hantu. Jadi kenapa duit kertas akan menjadi duit hantu? Maka kita sedang melalui satu proses, satu fasa, iaitu yang dikatakan kematian dolar atau kematian currency yang memegang dunia pada ketika ini. Kenapa dolar ni dan kebanyakan duit-duit Eropah ini semakin tak laku atau akan berkalih kepada duit-duit kepada blok, contoh blok Russian, blok China ataupun blok Asia Tenggara, dan berbagai blok yang akan dibina daripada kelompok kartel ataupun golongan-golongan tertentu yang melarikan diri daripada status quo usai Perang Dunia Kedua yang dikatakan terkait dengan perjanjian Bretton Woods. Pengkaji mereka telah mengkaji dan sedang bersiap sedia akan kematiannya, titik noktahnya akan duit dan cerita-cerita yang sedang memegang dunia di kala ini. Maka muncullah Bible Prophecy, The Coming Economic Collapse, dan berbagai kajian yang mengatakan kehadirannya Perang Dunia Ketiga, skema yang baru di dalam mencaturkan perhambaan manusia di muka bumi. Ini suatu realiti yang amat menggerunkan bagi pihak kita dan seluruh manusia di muka bumi. Di celah-celah kemelut kewangan ini, pastinya ia akan berangkai dengan kuasa-kuasa besar dan juga perang yang akan berlaku yang akan mencorakkan dunia yang semakin mengecil kerana kita dipegang oleh berbagai teknologi, kekuatan senjata api, perdagangan dan juga pertukaran pada skala yang sepantas kilat. Perang antara China dan Amerika dikatakan tidak lagi dapat ditolak, atau perang di antara sekutunya Rusia, China dan juga Eropah dan negara-negara yang berpaksi kepada Amerika tidak lagi dapat ditolak dan hanya menanti waktu untuk ianya pecah, dan kemudiannya akan merubah landscape kewangan dan juga duit kertas itu sendiri. Lantas kematiannya duit kertas yang telah memanipulasi dunia sejak sekian lama. Apakah yang akan berlaku dan apakah landscape dunia usai Perang Dunia Ketiga? Daripada berbagai bentuk, ada orang kata Perang Dunia Ketiga senjata tak berlaku, ianya akan berlaku merujuk hanya kepada perang ideologi dan juga yang melibatkan pandemik yang baru yang akan melanda dunia pada satu masa yang akan datang. Selingan di celah-celah cerita dunia ini akan berubah, dan komplot dan juga percaturan telah memegang dunia sejak 100 tahun atau 200 ataupun 300 atau malah 1000 tahun yang langka. Kisah penjajahan, The Conquest of Eden, The Conquest of Paradise, dan juga suatu perjanjian sulit di antara berbagai pihak di belakang tabir berkenaan dengan penguasaan muka bumi. Kita di Malaysia tanpa kita sedari berada di tengah-tengah kancah yang melibatkan barat dan timur. Andai kita melihat peta di hadapan kita ini, itu adalah daripada Fleetmont, iaitu nilai-nilai dan juga jumlah kapal yang melalui Selat Melaka dan kita di tengahnya. Percaturan Singapura sendiri adalah berpaksikan kepada Perang Dunia Kedua dan sebelum Perang Dunia Kedua, dan percaturan mengambil alih tapak sumber emas dan juga tapak semenanjung emas sebagai tapak perdagangan antara dua belahan dunia di muka bumi. Duka cita dimaklumkan, orang Melayu peribumi tidak faham sehingga hari ini akan nilai dan kedudukan sebenarnya tanah air bonda pertiwi kita. Kita seolah-olah masih lagi di dalam tidur yang lena. Di sebalik tirai Perang Dunia Ketiga, percaturan politik, percaturan kartel dan juga kerajaan yang dikatakan kerajaan tadi, kita juga dalam keadaan bahaya. Kerana apa?
Seperti yang berlaku dahulu, kebanyakan duit-duit kertas yang ada di muka bumi dipegang oleh kartel, triad dan juga kongsi gelap. Kedudukannya kongsi gelap di dalam pencaturan penubuhan dan pembinaan negara-negara di muka bumi tidak dapat disangkal. Bagi orang yang tidak mengkaji sejarah atau hanya melihat sejarah daripada picisan tidak secara holistik atau sepenuhnya, kedudukan kongsi gelap ini mereka terlepas pandang. Bila mana kerajaan Amerika akan mula mengetatkan fiskal polisi ataupun sistem ekonomi dan perbankan mereka, dan telah berlaku tindakan dan undang-undang yang akan memaksa duit kertas ditukar kepada digital currency dan diisytiharkan melalui Federal Reserve ataupun bank-bank yang mendapat mandat daripada kerajaan. Apa jadi kepada kongsi gelap yang memegang berbilion dan trilion duit dolar yang digunakan sebagai takaran di dalam perdagangan mereka seharian? Tu kadang orang tak ambil maklum kan. Percaturan di belakang tabir dan kuasa-kuasa di antara kuasa negara yang merdeka ataupun dikatakan berpaksi secara alam nyata, kita terlepas pandang kerajaan di belakang tabir. Ada High Council ataupun macam cerita John Wick tu, kongsi gelap. Lantas sudah pastinya tanpa kita dapat menidakkan, akan berlaku pola perubahan kepada senario dunia dan muka bumi, kerana pada hari ini kita insan yang lemah, rakyat kepada sebuah negara di dalam percaturan yang amat besar, kita menjadi hamba kepada hanya kertas IOU ataupun jaminan tadi. Jadi kat sana telah ada gerakan daripada prepper untuk menyiapkan diri andai sistem ini kolaps dan hancur. Kat sini kita baca kat bawah tu. It will reach a crescendo where the Treasury and the Fed may have to come in and actually restrict your right. Ni right as a US citizen to pull money out of the US banking sector. Bila kerajaan mengekang dan menghadkan atau tidak lagi membenarkan pengeluaran duit kertas daripada teller atau ATM. Kat sana cerita ni mereka sedang siap sedia. Kita kat sini macam mana agaknya bila negara kuasa besar telah melaksanakan tiada lagi wang kertas. Lantas pertukarannya wang kertas kepada digital ataupun ketika hancur leburnya berantakan dunia ini pasca Perang Dunia Ketiga ataupun gelombang pandemik yang akan menyebabkan berlakunya perang dan berbagai peristiwa perubahan cuaca dan gegak gempita di celah-celah chaos ataupun pergeseran ini, pastinya kuasa besar akan mengorak langkah dan memegang dan cuba menjadi kuasa dominan di muka bumi. Jadi yang ini dia ada cerita lah kan, ketakutan akan sektor perbankan di Amerika Syarikat yang sedang berlaku. Tapi kita di Asia Tenggara ini terlepas suatu skema berapa kuat kongsi gelap kedudukan mereka di dalam perjanjian yang menubuhkan negara-negara di Asia Tenggara. Ini cerita yang telah migrasi yang bakal saya kupas dan bentangkan dalam sidang video yang berikutnya. Alang-alang menyelup kasam, tengok kat situ. Center for Strategy in International Study, building a US-Japan-Philippine triad. Ni triad kerajaan. Dia belum cerita triad kongsi gelap yang memegang duit-duit kertas yang berlambakan di muka bumi di kala ini. Jadi hampir setiap hari bilion atau trilion uncirculated ataupun circulated yang dikatakan liquid money ni bertebaran, diguna pakai, dipegang dan akhirnya terpaksa dimigrasikan kembali kepada digital ekonomi. Bila ini berlaku, kekuatan kongsi gelap kepada mana-mana negara yang mereka injek akan menyebabkan mereka juga lebih berkuasa daripada pemerintah yang dilantik oleh rakyat mana-mana negara.
perang di antara kongsi gelap, kartel dan juga kuasa-kuasa triad kongsi kan, daripada mana-mana negara akan ada dan bersulam dan tersulam dengan perang dunia ketiga. Ini kita tak faham. Jadi kalau kita lihat daripada segi holistiknya, keadaan perang dunia ketiga kali ini amat jauh berbeza dengan perang dunia kedua. Jadi kita selaku orang dah dewasa perlulah ambil maklum akan cerita dan nasib dan bagaimanakah kita bersedia untuk hari yang bakal mendatang kepada keluarga kita, anak-anak warisan dan dunia yang bakal mereka hidup. Kita sudah tidak dapat lari lagi daripada kehadirannya konflik. Di hujung usia kita menjadi tua, dan apakan daya andai kita tidak bersedia. Dikala ribut melanda, kita tidak ada payung, tidak ada kekuatan dan tidak memahami cerita sebenar yang bakal